Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu akan, sebelum kita mulakan kelas, cikgu akan kita akan semak dulu jawapan latihan yang sebelum. Okey, hari Selasa 17 Ogos, latihan semalam lah, 17 Ogos 2021. Okey, eksperimen ni adalah eksperimen yang sama yang cikgu tunjuk, aktiviti 7.1 dalam buku teks, muka surat. Okey, buku teks muka surat 197. Okey, tujuan dia menentukan gas oksigen. Okey, menentukan peratus gas oksigen dalam udara. Okey, bahan-bahan yang digunakan. Okey, dia mungkin ada yang tak samalah dalam buku teks, tapi sebenarnya dia sama je. Okey, gelang getah, lilin, mancis tu boleh guna. Okey, gelang getah je kot yang tak ada. Okey, gelang getah je yang tak ada. So, gelang getah tu sebenarnya adalah kita gantikan, kalau dalam buku teks kita gantikan dengan marker pen. Pen penanda tu Okey, boleh juga guna gelang getah. Okey, kemudian lukis hanya tekan. Okey, so kita buat kita susun alat radar semua. Okey, dengan menggunakan gelang getah, bahagikan balang kepada 5 bahagian sekata, letakkan sebatang lilin menyala di dalam balang gas yang mengandungi udara. Okey, lukis pemerhatian dan setelah lukis pemerhatian anda setelah nyalaan lilin terpadam dalam rajah yang diberi. Okey, so lukis pemerhatian maksudnya kena kita tengok paras air itulah dia naik sampai mana. So paras air akan naik sampai sini. Okey, kemudian jawab soalan tu lah. Okey, pemerhatian dia, nyalaan lilin terpadam. Okay, dan paras air naik sehingga 1/5 daripada ruang udara di dalam balang gas. Okey, ini dia dah bagi tahu dekat dalam buku teks, kita hanya ambil saja maklumat dia. Okey, perbincangan. Mengapakah nyalaan lilin terpadam selepas beberapa ketika? Okey. So apa? Lilin guna api dinyalakan, bernyala dengan menggunakan oksigen kan. Okey, so oksigen di dalam balang gas telah digunakan untuk pembakaran. Okey, yang kedua, anggarkan pecahan udara yang telah digunakan untuk pembakaran dalam balang gas. So anggarkan apabila 1/5 jadi 1/5 daripada 100%, so lebih kurang 20% lah. Okey, diduksi peratus oksigen dalam udara. So 100 okey, yang ni belakang tadi. Okey, anggarkan pecahan udara 1/5. So didaksi 1/5 darab 100%. So awak akan dapat 20%. Okey, diduksi ni dia nak yang nilai dia lah berapa lebih kurang, berapa peratus. Okey, kesimpulan pula. Okey, apa tempat kosong daripada udara terdiri daripada oksigen. Okey, peratus oksigen dalam udara adalah kira-kira berapa? 1/5 daripada udara terdiri daripada oksigen. Peratus oksigen dalam udara kira-kira 20%. Okey, so ini lebih kurang lah. Biasanya kalau untuk aktiviti ini kita akan dapat memang exact amount of oksigen. 1/5 tu 1/5. Memang kita akan obvious memang akan nampak lah. Okey, sebabnya kita 20% tu 1/5 tu dia kuantiti yang besar. Okey, kalau kita sukat pada balang gas tu, kita ukur dekat balang gas tu, letak gelang getah apa semua tu, memang nampak lah air tu akan naik. Okey, dia eksperimen yang mudah dan biasanya kita akan boleh buat dalam makmal. Okey, so itu sahaja untuk jawapan hari ini. Okey, kita akan pergi
buku teks untuk sambung hari ini. Okey. So hari ini kita akan masuk dekat sini lah, kepentingan gas dalam kehidupan harian. So hari ini adalah Rabu. Ogos 2021. Okey, kita nak tengok kepentingan gas dalam kehidupan harian. Ni kepentingan dia. Sebelum nanti kita akan pergi kita karbon apa semua tu lah. Okey, kita tengok dulu kepentingan gas. Okey, hari ni pun tak banyak, sikit je. Sebab apa? Latihan kita adalah melibatkan sekejap okey, ni je. So ini latihan kita. Dia suruh ni je lah. Awak kena isi je lah. Isi je maklumat. Lepas tu nanti baru kita akan pergi kita karbon dan juga kita oksigen. Minggu depan kita akan panjang sikit lah kita punya lesson kita. Minggu ni pendek-pendek je. Ni sahaja untuk latihan hari ni. Jadi kita pergi sikit je lah. Buku teks muka surat 198 sampai 199. Kepentingan gas dalam kehidupan harian. Pernahkah anda bayangkan bagaimana kehidupan kita tanpa udara? Tak ada udara, macam mana? Apakah kepentingan gas oksigen, karbon dioksida, nitrogen dan gas nadir dalam kehidupan harian kita? So semua gas itu adalah penting kita guna dalam kehidupan harian kita. So ini dekat bawah ni ada contoh-contoh. Salah satu dia tengok kat bawah ni, salah satu kepentingan oksigen adalah untuk pembakaran. Jadi kalau tak ada oksigen, tak boleh lah awak nak tiup lilin, nak happy birthday to you, tak ada. Tak boleh lah. So pembakaran tidak akan berlaku apabila tiada oksigen. Tak ada oksigen, pembakaran tak akan berlaku. Jadi kalau tak ada oksigen, tak adalah, tak boleh masak, tak boleh semualah. Oksigen ni sebenarnya sangat penting dan kita pun kalau tak ada oksigen, kita pun tak boleh hidup. Sebabnya tubuh badan kita memerlukan oksigen. Kita tengok sikit eksplorasi sains. Dia kata penyulingan berperingkat merupakan proses mengasingkan campuran kepada pecahan yang berlainan berdasarkan takat didih melalui pendidihan dan kondensasi semula. Ini contoh macam yang cikgu tunjuk hari itulah, proses penyulingan. Kita tengok kepentingan gas. Untuk hari ini sikit sahaja kepentingan gas. Oksigen. Yang pertama, digunakan untuk bernafas. Yang kedua, membakar enjin roket pada altitude yang tinggi. Yang ketiga, kimpalan dan pemotongan logam dalam industri. Semua tu guna. Dan yang keempat, penyediaan pelbagai sebatian. Semuanya perlu menggunakan oksigen untuk mencampurkan sebatian lah, untuk untuk sebatikan. Kita akan masak dia lah. Sebatian ni biasanya kita akan masak dia, didihkan atas api. Kemudian karbon dioksida digunakan fotosintesis, pembuatan minuman, minuman berkarbonat tu, air gas tu, alat pemadam api dan juga kitar karbon. Kitar karbon ni nanti awak akan belajar next week. Kemudian nitrogen. Yang pertama, penghasilan asid nitrik dan amonia. Kitar nitrogen. Kita akan ada kitar karbon, kitar nitrogen. Awak akan belajar nanti. Kemudian nitrogen cecair sebagai ejen penyejuk.
Okey, so kalau dalam dekat peti ais awak tu, freezer awak tu, semuanya gunakan gas nitrogen yang dalam balang. Okey, dalam tong dekat belakang peti ais tu. Okey, tapi sekarang peti ais sekarang semua dah tak nampak dah. Dia terlindung tersimpan. Kalau peti ais lama dulu memang kita nampak lah tong nitrogen tu. Dia kecil je kat bawah tu. Dia isi nitrogen untuk sejukkan peti ais awak. Okey, kalau peti ais awak dah mula tak sejuk, maksudnya gas tu dah habis lah, kena isi balik. Tak perlulah beli peti ais baru. Okey, bagi tahu dekat kedai, nanti dia akan datang untuk isi gas tu balik pada peti ais awak. Okey, seterusnya gas nadir. Gas nadir, okey, contohnya gas helium digunakan untuk mengisi belon udara dan belon kaji cuaca. Kemudian gas neon digunakan dalam lampu iklan. Okey, dan gas argon digunakan untuk mengisi mentol. So dalam mentol awak tu ada gas argon. Sebab tu kalau awak perasan mentol apabila dia pecah, awak akan nampak sama-sama gas tu akan naik ke udara. Okey, so itu adalah gas argon. Okey, lampu neon ni lampu yang kita guna untuk iklan lah. Untuk buat iklan tu dia pancarkan macam spotlight tu. So kita guna, itu adalah neon dia cerah. Hasil dia adalah cerah. Dia sangat cerah lah lampu neon ni. Okey, kemudian kita ada tengok kepentingan gas dalam kehidupan harian. Kita ada oksigen, kita ada karbon dioksida. Oksigen dihasilkan oleh pokok, karbon dioksida pokok akan serap karbon dioksida untuk buat makanan, fotosintesis. Oksigen pula nanti kita yang akan sedut, okey, untuk kita bernafas. Gas helium untuk isi dalam belon udara panas, okey, belon badut tu apa semua tu lah. Okey, okey, so inilah yang cikgu kata kita karbon ni dekat bawah ni. Okey, kita karbon, kita oksigen. Okey, nanti kita akan belajarlah minggu depan. So minggu ni ini sahaja. Jadi kita akan, cikgu dah tulis tarikh tadi kan. Okey, kita akan tengok pula latihan. Okey, so inilah latihan. Okey, dia kata kat sini jadual di bawah menunjukkan kepentingan gas dalam kehidupan. So awak isi je lah yang mana menggunakan gas-gas. Okey, alat pemadam api guna gas apa, mentol guna gas apa, okey, baja guna gas apa, air gas guna gas apa, macam tu nanti awak isi je lah. Okey, siapa yang tak boleh print, tak boleh cetak, awak salin je. Gambar tu tak perlu lukis pun tak apa kot. Kalau lukis lagi bagus lah. Tapi kalau tak lukis pun tak apalah. Okey, sebab kita tak ada ni kan. Cikgu akan cubalah nanti bagi pada awak modul lah untuk next, jika ada sesi mencetak modul. Okey. So itu sahaja untuk hari ini. Kita habis untuk minggu ni. Kita akan jumpa pada minggu hadapan. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.